Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Sebelum kita start video kali ini, saya tanya korang, dah try ke It's Me Mr. Kudap? So produk It's Me Mr. Kudap ni dia ada 3 produk tau. 3 kudapan yang dia ada. Diorang ada dry vegetable, dry fruit dan juga salted egg fish skin. Harga dia pun sangat murah tau. Yang fish skin ni harga dia hanya RM15 sahaja. Yang dry vegetable dan juga dry fruit ni harga dia hanya RM13. So kalau korang nak dapatkan produk ni, korang boleh pergi ke ruang description kat bawah. Saya akan tinggalkan link ke IG It's Me Mr. Kudap. So korang bolehlah contact salesperson diorang secara langsung. Okay? Jadi terima kasih It's Me Mr. Kudap sebab menaja video kali ini. Dap Mr. Kudap. Saya doakan korang yang tonton video ni sihat dan juga bahagia dengan apa je yang korang buat. Ingat sebelum korang layan cerita ni, korang tekan dulu tombol subscribe supaya korang tak ketinggalan video saya yang akan datang. Okay? So kisah kali ni saya nak sharekan dengan korang tentang seorang lelaki yang punya nafsu makan yang agak pelik, agak berbeza, lain daripada yang lain lah. Okay, dah sedia? Jom kita mula. Nama lelaki ni adalah Nathaniel Benjamin Levi Barjona. Dia dilahirkan pada 15 Februari 1957 dan dia meninggal dunia pada 13 April 2008. Dia ni merupakan seorang penganiaya kanak-kanak, disyaki pembunuh bersiri dan juga kanibal. Jadi korang dah tahulah kan kenapa saya cakap nafsu makan dia ni lain daripada yang lain. Pada akhir Julai pada tahun 1964, masa tu Barjona ni baru je berumur 7 tahun tau. Dia pergi mengorak jiran dia yang masa tu berumur 5 tahun. Dia ajak budak tu untuk pergi ke ruang basement rumah dia. Lepas tu dia cakap, jom pergi ke ruang basement rumah aku. Aku ada hadiah nak tunjukkan kau. Hadiah untuk birthday kau kali ni. Jadi budak perempuan tadi pun tanyalah hadiah apa kan. Kalau hadiah yang tak best, mestilah budak tu takkan ikut juga. Jadi masa tu Barjona cakap yang dia ada satu papan UJ tau. Papan UJ ni dia boleh meramal masa depan budak tu. Jadi budak tu pun mungkin dia tak pernah tengok macam mana papan yang boleh meramal masa depan kan. So dia pun follow lah belakang si Barjona tadi, masuk ke ruang basement rumah Barjona tu. Jadi lepas dah sampai ke ruang bawah tanah rumah Barjona tu, Barjona tadi terus mencekik budak perempuan tu tau. Masa tu budak perempuan tu terkejut, lepas tu dia menjerit, lepas tu meronta-ronta kan. Masa tu nasib baiklah mak kepada budak perempuan tu terdengar anak dia menjerit, lepas tu dia pergi cari kat mana sumber suara tu. Dan bila mak dia tu pergi ke ruang bawah tanah tu, dia tengok Barjona tadi tengah cekik anak dia. Masa tu lah sebab cepat dia selamatkan anak dia. Pada Januari 1970, masa tu umur dia 12 tahun, dia berjaya menggoda seorang budak lelaki yang jiran dia juga. Masa tu budak lelaki tu umur 6 tahun tau. Jadi dia pergi ajak budak lelaki ni untuk pergi ke sebuah bukit yang ada dekat dengan rumah dia orang tu. Sebab itu kan bulan Januari lagi kan. Biasanya kalau bulan Januari ni untuk negara yang 4 musim, itu masih lagi musim salji tau. Jadi masa dia orang sampai je atas puncak bukit tu, Barjona ni pergi serang budak tu secara seksual. Macam mana dia serang tu tak payahlah saya nak ceritakan. Cukup kita tahu yang dia serang budak tu secara seksual. Masa tu umur dia 12 tahun tau. Baru 12 tahun. Jadi beberapa tahun kemudian, Barjona ni berusaha untuk mengajak 2 orang budak lelaki. Dia ajak 2 orang budak lelaki yang tengah main basikal tu untuk pergi ke sebuah perkuburan dan main-main dengan dia. Sebenarnya masa tu dia berniat untuk bunuh 2 orang budak lelaki tu tau. Tapi ada salah seorang budak lelaki tu dia macam curiga tengok Barjona ni. Dan dia cakap dengan kawan dia yang seorang lagi, tak payah pergi, tak payah ikut dia. Jom kita balik macam tu. Dia macam meyakinkan kawan dia ni jangan ikut Barjona tu. So dia orang pun baliklah ke rumah. So selamatlah dia orang. Pada akhir Mac 1975, masa tu umur Barjona ni dalam 18 tahun. Masa tu Barjona ni menyamar sebagai seorang anggota polis. Lepas tu dia pergi culik Richard O'Connor yang berusia 8 tahun. Masa tu budak tu dalam perjalanan untuk pergi ke sekolah. Lepas dah culik tu, dia buat serangan seksual dan juga dia cekik Richard tadi. Sebenarnya masa tu ada saksi tau. Ada seorang jiran ni, dia nampak masa penculikan tu tengah berlaku. So masa jiran dia ni nampak penculikan tu berlaku, dia pergilah laporkan hal ni kepada pihak polis. Lepas dah buat laporan polis tadi, polis pun mulakanlah siasatan. Masa polis tu meronda-ronda dengan kereta, mereka nampak ada sebuah kereta ni ciri-cirinya sama dengan laporan penculikan tu. Dan kereta tu macam agak pelik lah sebab dia parking agak jauh daripada kereta-kereta yang lain. Lepas dah pastikan kereta tadi, polis terus panggil backup. Macam yang saya cakap dalam video sebelum ni lah. Diorang ikut prosedur, diorang tak adalah nak pergi serbu macam tu je kan. Lepas tu diorang semua pergi serbu kereta tu dan diorang minta supaya Barjona ni keluar daripada kereta tu. Masa tu mereka jumpa Richard O'Connor ni, budak yang berusia 8 tahun tadi, ada kat dalam kereta tu dah berlumuran darah dah.
Bukan tu je, budak tu macam dah terkencing dan juga dah terberak dah sebab serangan seksual yang Bajonah lakukan pada dia. Dan sebenarnya akibat serangan tu semua, Richard O'Connor ni hampir-hampir meninggal dunia. Lepas dia dah ditangkap tadi pada bulan Mei 1976, dia dibebaskan secara bersyarat atas serangan seksual yang dia buat atas O'Connor tadi. Jadi beberapa hari sebelum dia tamat sekolah menengah dalam tempoh bebas bersyarat tadi jugalah. Masa tu Bajonah ni pergi ke Hartford, Connecticut dan masa tu sekali lagi dia menyamar jadi seorang anggota polis. Lepas tu dia pergi culik seorang kanak-kanak yang berusia 9 tahun. Katanya dia buat serangan seksual yang sangat kejam dekat budak perempuan ni. Sampaikan budak ni muntah-muntah sebab serangan yang kasar tadi. Masa dia tengok macam budak tu terkena sawan macam tu, dia pergi pandu kereta dia ke seberang jalan. Lepas tu dia buang budak tu keluar daripada kereta dia. Jadi sebenarnya kes ni ada saksi juga tau. Masa tu saksi ni nampak yang Bajonah ni tengah tendang keluar budak perempuan tu daripada kereta dia. Lepas tu dia pergi catat nombor pelik kereta Bajonah ni tau. Tapi macam pelik jugalah sebab kes ni tak sampai ke pegawai yang tengah jaga dia masa tu. Kan dia dalam percubaan lagi kan, dalam pelepasan bersyarat tadi kan. Jadi pada tahun 1976 tu juga, dia dibebaskan sepenuhnya atas kes O'Connor tadi. Jadi kes yang baru buat dia tak kena hukuman, kes O'Connor yang lama tu dia bebas sepenuhnya. Pada 24 September 1977, masa tu umur dia 20 tahun, dia pergi menyamar sebagai FBI. Kira upgrade sikit lah. Tadi biasanya dia akan menyamar sebagai pegawai polis biasa je. Ini sebagai pegawai penyiasat FBI. Lepas tu dia pergi meyakinkan 2 orang lelaki yang baru je keluar daripada pawagam White City untuk masuk ke dalam kereta dia. Lepas tu dia bawa budak-budak tu ke satu daerah terpencil. Dia gari tangan budak-budak tu, lepas tu dia terus cekik salah seorang daripada budak tu. Dia curahkan abu rokok dekat muka budak-budak tu. Lepas tu dia pergi melompat atas badan salah seorang budak tu. Bukan sekali dua tau, dia pergi melompat berulang-ulang kali atas dada budak lelaki tu. Berat dia masa tu adalah 170 kilo. Korang boleh bayangkan tak betapa macam agak besar lah kan dia kan. So dia yang berbadan macam gitu tu, dia pergi melompat atas budak lelaki yang kurus keding tu. Memang kalau tak mati pun macam cedera parah lah orang tu. Jadi masa tu dia yakin yang dia dah bunuh budak yang dia lompat-lompat tadi. Dan dia pun tinggalkanlah tempat tu dengan mayat orang budak lelaki tu dengan seorang lagi. Kan ada 2 orang tadi kan budak lelaki yang dia culik. Jadi yang seorang tu dia fikir dah mati, dah tinggal kat situ. Dia bawa lari budak lelaki yang seorang lagi je dengan dia, dengan kereta dia. Jadi sebenarnya budak lelaki yang masih hidup tu dia masukkan dalam bagasi ataupun dalam beg pakaian yang trolley, beg pakaian yang boleh tarik tu kan, beg pakaian besar tu, dan dia tinggalkan tempat tu dengan truk dia. Rupa-rupanya budak lelaki yang kena penyek dengan dia tadi tak mati tau. Dia cuma pengsan dan tak sedarkan diri je. Masa Bajonah dah pergi daripada situ, dia tiba-tiba tersedar. Lepas dia tersedar tu, dia cuba sedaya upaya dia dengan keadaan dia macam gitu kan. Cuba sedaya upaya untuk cari bantuan dan juga laporkan benda ni kepada polis. Tak lama lepas tu Bajonah ni berjaya ditangkap dan sebab kes ni dia didakwa dengan cubaan membunuh. Masa tu dia terima hukuman maksimum dia daripada 18 tahun ke 20 tahun. Masa kat dalam penjara tu dia dipindahkan ke Hospital Bridgewater untuk rawatan. Jadi pada 22 Mac 1984 ditukar nama dia kepada nama penuh dia yang saya baca tadi, iaitu Nathaniel Benjamin Levy Bajonah. Sebenarnya nama dia Nathaniel Bajonah je, tapi dia tukar kepada nama panjang tadi. Lepas tu dia bagi alasan dekat kawan dan juga ahli keluarga dia sebab dia nak rasa macam mana rasa didiskriminasi ataupun dianiaya sebagai orang Yahudi. Jadi dengan tukar nama dia tu, dia tukar agama jugalah kepada Yahudi. Masa dia diwawancara tu, dia dakwa yang nama dia adalah mencerminkan diri dia. Dia adalah seorang Yahudi. Lepas tu pada tahun yang sama, Mahkamah Tinggi Walter E. Steele memutuskan bahawa Massachusetts ni gagal untuk buktikan bahawa Bajonah tadi berbahaya. Jadi masa tu dia dibebaskan sebelum dia berpindah ke Great Falls, Montana. Jadi selama ni sebenarnya Bajonah ni selalu mengaku dekat psikiatri dia yang dia selalu berkhayal tentang penculikan, pembunuhan dan kanibalisasi kanak-kanak, iaitu makan budak-budak. Pada 9 Ogos 1991, sebulan je selepas dia keluar daripada Bridgewater State Hospital, masa tu Bajonah ni duduk perhati je seorang budak lelaki yang berusia 7 tahun. Budak lelaki ni duduk sorang-sorang diri dalam kereta kat luar post office Oxford, Massachusetts tu. Masa tu berat Bajonah ni lebih kurang 125 kg tau. Dia pergi masuk kereta budak tu, lepas tu dia pergi duduk atas budak tu tau. Bukannya dia pergi duduk dekat sebelah ruang kosong, tapi dia duduk dekat tempat di mana budak tu duduk. Dia memang sengaja nak lenyekkan budak tu tau. Jadi masa tu ada beberapa orang saksi termasuk mak budak ni nampak apa yang Bajonah ni buat. Lepas tu mereka semua menjerit, terutama sekali mak budak tu lah. Dia menjerit-menjerit, lepas tu berlari ke arah kereta tu untuk selamatkan anak dia.
Masa tu Bajonah ni yang nampak orang semua berkerumun datang dekat dia tu, dia terus keluar daripada kereta dan melarikan diri. Jadi daripada keterangan saksi yang ada dekat situ, pihak polis ni yakin yang ciri-ciri jenayah sebegitu sama dengan kes Bajonah yang berlaku 15 tahun yang lepas. Jadi masa itulah Bajonah sekali lagi ditangkap. Jadi pada mulanya Bajonah ni bagi tahu yang dia masuk ke kereta tu sebab dia nak lari daripada hujan dan dia tak perasan pun budak lelaki tu ada kat situ. Tapi lepas dah disoal siasat dengan lebih dalam, barulah dia mengaku yang memang dia berniat untuk bunuh budak tu. Jadi disebabkan serangan tu, Bajonah ni dijatuhkan hukuman percubaan di Montana. Jadi hukuman percubaan ni korang tahu kan, saya dah banyak kali dah terangkan, dah banyak kali bagi tahu yang dia orang kat sana buat jenayah kecil-kecil ni, dia orang bukannya terus masuk penjara beberapa bulan, tak. Dia orang ada hukuman percubaan. Maksudnya hukuman yang tak perlu masuk penjara tapi kau kena buat social service, macam tu lah. Pada 6 Februari 1996, Z. Ramzy yang berusia 10 tahun keluar daripada apartmen dia dalam jam 7.34 pagi untuk pergi ke sekolah. Katanya pagi tu memang macam biasa, dia akan lalu lorong 4N, lepas tu pergi ke blok 400. Lorong yang memang biasa yang dia guna untuk pergi ke sekolah lah. Jadi masa tu Z ni dia pakai jaket denim biru dengan lengan yang berwarna hijau. Kat bahagian dalam pula dia pakai jersey bola sepak yang berwarna biru dan kat belakang ni ada tertulis nama dia dengan colour gold. Lepas tu dia pakai seluar jeans dan juga kasut colour hitam. Jadi untuk kes ni sebenarnya ramai saksi yang muncul. Ada sekeluarga yang tinggal dekat Pansaburi yang bersebelahan tu, dia nampak yang pagi tu Z ni berjalan ikut lorong macam biasa untuk pergi ke sekolah. Lepas tu mereka lapor yang mereka nampak ada sebuah kereta 4 pintu yang berwarna putih tengah follow Z masa tu. Ada juga saksi yang bagi tahu dia nampak yang macam Z ni tengah berdiri dekat satu lorong tu. Lepas tu dia nampak macam Z ni tengah tunggu seseorang macam tu. Tapi ada juga saksi lain yang bagi tahu dalam pukul 7.45 pagi tu, Z ni nampak macam gelisah sebab dia nampak macam ada seorang lelaki yang agak gempal badannya, agak besar lah. Ada kat belakang dia tengah ikut dia masa tu dalam beberapa kaki je daripada dia. Ada juga seorang lagi saksi yang lain nampak Bajonah ni tengah berdiri dekat lorong tu dekat dengan tong sampah, dia tengah buang sampah. Dan masa tu dalam pukul 7.15 pagi. Masa tu Bajonah ni dia pakai jaket colour biru macam polis macam tu lah. Dan dalam masa yang sama, saksi ni nampak yang Z tu masuk ke lorong tu. Dan Bajonah ni macam tak bergerak, duduk dekat tong sampah tu juga. Duk perhati je. Jadi pada masa tu, Z ni dilaporkan hilang dan dia tak pernah lagi didengar ataupun dilihat sejak daripada saat tu. Pada tahun 2011 tu, hakim memutuskan Z ni sah meninggal dunia. Tapi sebenarnya keputusan ni dibantah habis-habisan oleh ibu bapa Z tadi. Jadi lepas bertahun-tahun Z tu hilang, polis ni sebenarnya masih lagi menjalankan siasatan. Masa tu, polis ni hanya jumpa bukti yang Bajonah ni mempunyai akses kepada Toyota Corolla tahun 1978 warna putih milik mak dia. Sebenarnya pada hari budak tu hilang, pada hari Z tu hilang, dia pergi pinjam kereta mak dia yang warna putih tadi untuk buat kerja jenayah ni. Katanya pada masa tu, mak dia dengan abang dia ni keluar bandar untuk menghadiri upacara pengebumian. Jadi masa itulah dia ambil kereta mak dia ni untuk buat kerja terkutuk tu. Lebih-lebih lagi, pihak polis ni dapat tahu yang Bajonah tu sebenarnya tak bekerja pada 6 Februari tu. Dia ambil cuti pada hari tu tau. Jadi 2 poin tadi dah padan dengan penjenayah yang polis ni cari-cari. Lepas tu, pihak polis pun pergi menggeledah rumah ataupun pansapuri yang Bajonah ni tinggal. Lepas tu polis ni jumpa ada satu senarai nama yang mana dalam senarai nama tu ada nama mangsa-mangsa dia sebelum ni. Dan ada juga nama-nama mangsa yang dilaporkan hilang. Korang tahu dalam senarai nama tu ada juga nama Z. Ramzy tadi. Dan kat tepi dia tu dia tulis die. Maksudnya dah mati. Gila terperinci dia buat senarai nama ni. Lepas tu polis jumpa berpuluh-puluh keratan akhbar tentang kehilangan Z. Ramzy tadi. Jadi ada salah seorang rakan satu apartmen dengan Bajonah ni, dia pergi cari baju-baju milik dia. Masa tu dia jumpa pakaian yang sama dengan Z. Ramzy pakai masa Z. Ramzy tu hilang. Dan masa tu juga sebenarnya dia jumpa satu sarung tangan yang ada kesan darah. Dan rakan sebilik yang lain pula, dia cerita yang Bajonah ni macam spontan je duduk cerita pasal Z. Ramzy yang hilang tu. Masa penyiasat tu geledah lagi bilik dia, penyiasat tu jumpa ada satu buku nota tau. Dan buku nota tu ada tulis satu tulisan yang mereka percaya itu adalah tulisan kod. Dengan bantuan FBI dan berbulan-bulan mereka mencari memecahkan kod tu, dan pihak polis ni sahkan yang itu adalah tulisan kod. Jadi kat dalam buku nota yang dia tulis dengan perkataan kod-kod tadi, sebenarnya dia menggambarkan cara penyiksaan yang dia buat terhadap mangsa-mangsa dia. Lepas tu dia bercerita tentang memakan kanak-kanak tersebut. Bukan tu je, dia siap buat resepi lagi tau. Dia tulis resepi-resepi yang mengerikan yang melibatkan bahagian badan kanak-kanak. Contoh resepi yang dia buat, pai kecil anak kecil, anak goreng Perancis,
Makan tengah hari disajikan di teres bersama anak panggang atau bersama kanak-kanak panggang, macam itulah. Tak boleh bayangkan kan macam mana dia boleh terfikir untuk buat resepi daripada anak-anak tu semua. Jadi pihak polis ni juga jumpa rambut di dalam penggiling daging dekat apartmen tu. Jadi lepas rambut tu dibuat ujian DNA, pasukan forensik ni mendapati yang rambut tu sebenarnya milik lelaki Afrika Amerika. Maksudnya milik orang kulit hitam lah. Jadi rambut tu bukan milik Z. Ramzy. Maksudnya apa? Maksudnya ada mangsa lain lah selain daripada Z. Ramzy kan. Lepas tu diorang pergi selongkar dekat garaj Bajonah ni dan diorang jumpa tulang tau. Dan tulang tu pun bukan milik Z. Ramzy juga. Jadi masa pihak polis dan juga forensik pergi geledah dekat garaj Bajonah tadi, diorang sembuhkan dengan bahan kimia fosfor tau. Kok-kok lah ada jumpa bukti lain yang melibatkan Bajonah ni dengan kehilangan Z. Ramzy tu. Tapi masa tu tak ada sebarang bukti yang melibatkan Z. Ramzy ni. Tapi nama lain yang keluar. Dia tulis Theta. Jadi masa tu pihak berkuasa ni percaya yang mungkin Bajonah ni ada kaitan dengan kehilangan James Theta, iaitu seorang budak lelaki daripada Massachusetts. Mayat Theta ni dijumpai pada 25 Ogos 1973 di Ringe, New Hampshire, di luar laluan 119. Jadi autopsi ni menunjukkan bahawa dia telah diperkosa dan juga dicekik sehingga mati. Pada tahun 1999 tu, sekali lagi Bajonah ni ditangkap. Pada awalnya sebab dia menyamar sebagai seorang anggota polis. Tapi lepas dia pergi geledah rumah dia tadi, ada banyak sangat gambar-gambar budak yang dia ambil daripada kereta akhbar. Kiranya gambar budak-budak yang hilang lah kan. Bukan tu je, polis juga jumpa tulang-tulang yang mereka percaya itu adalah milik lelaki-lelaki muda. Jadi masa tu Bajonah ni diadili dengan penculikan dan penganiayaan 3 orang budak lelaki tadi. Dan dia disabitkan dengan penculikan, serangan yang melampau dan serangan seksual. Termasuk tuduhan yang dia telah menyiksa seorang budak lelaki dan menggantung budak tu dekat shilling. Jadi masa pembicaraan Bajonah ni, ada seorang perempuan yang bernama Mary Petron yang berumur 36 tahun. Dia cam yang Bajonah ni adalah lelaki yang menculik dan juga menyerang dia. Yang masa tu Bajonah ni berpakaian seorang anggota polis. Tapi sebab undang-undang batasan tu dah habis, dah tamat dah masa tu, jadi Bajonah ni tak dapat nak didakwa dengan kes tu. Penyiasat polis ni juga percaya yang Bajonah ni yang menculik dan juga membunuh Janice Pocket yang berumur 7 tahun masa kehilangan dia tu. Jadi masa tu Bajonah ni dijatuhkan hukuman selama 130 tahun penjara. Tapi dia tetap tak mengaku bersalah sampailah hari kematian dia. Sebenarnya pihak berkuasa dekat Montana ni dia tak tahu pun tentang kes jenayah yang Bajonah ni dah buat dekat Massachusetts tu. Jadi dekat sana, dekat Massachusetts tu sebenarnya diorang ada satu aktivis yang memaksa untuk daftarkan senarai nama semua pesalah seks yang ada kat sana. Pada bulan Disember 2004, Mahkamah Agung Montana ni dia tolak rayuan Bajonah tu dan dia tetap juga menjatuhkan hukuman selama 130 tahun penjara. Jadi sebenarnya minat awal Bajonah ni merasa daging manusia dapat dilihat ataupun dijaki daripada awal lagi. Sebenarnya masa dia umur 6 tahun lagi tau. Katanya kalau ada kudis-kudis yang ada pada tubuh badan dia ni, dia akan kutih-kutih kudis tu sampailah kudis tu mengeluarkan darah. Dan darah tu pula dia akan hisap darah tu tau. Jadi cikgu-cikgu dekat Webster Elementary School tu akan panggil ibu Bajonah ni berkali-kali datang ke sekolah untuk bagi tahu kebiasaan anak dia tu macam tu. Dan sebenarnya kebiasaan anak dia tu agak mengganggu cikgu dan juga murid-murid yang lain. Jadi masa dia kat penjara Montana State Prison tu, ada ramailah penjaga penjara ni yang perasan tabiat yang masa kecil tu masih lagi diamalkan. Maksudnya kalau ada kudis-kudis sikit, dia akan kutis kudis tu sampai berdarah, lepas tu dia akan hisap darah tu. Lepas tu pegawai penjara ni cakap yang dia tengah buat kerja tu macam syok sangat tau. Macam ada satu kepuasan yang luar biasa pada Bajonah tu bila dapat rasa darah. Ada salah seorang ahli terapi Bajonah yang cakap yang fantasi seksual Bajonah ni macam pelik sangat-sangat. Dia akan rogol dulu budak tu, lepas tu dia akan seksa budak tu, lepas tu dia akan bongkar mayat budak tu dan dia akan makan budak tu. Dan dia juga cakap yang rasa ingin tahu rasa daging manusia tu sangat tinggi dalam diri Bajonah ni. Sebenarnya ada benda yang ganjil dengan Bajonah ni tau. Memang dia tak mengaku dia dah bunuh, dia dah makan budak-budak tu semua. Tapi rasanya benda ni yang membuatkan orang semua fikir memang dia makan budak-budak tu. Sebenarnya dia ni agak besar kan, dengan badan dia yang 100 lebih kilogram, 140 kilogram tadi. Jadi memang obvious sangatlah dia ni jenis orang yang makan banyak kan. Tapi cacatan keuangan dia menunjukkan yang dia macam tak ada buat pembelian barang dapur, barang basah ataupun barang runcit yang signifikan dalam hampir 1 bulan tau dia tak beli. Masa tu adalah selepas Z. Ramzy tu hilang. Nampaklah macam kat rumah dia tu dah cukup dah makanan, dah tersedia dah makanan. Jadi tak perlu dia nak beli barang-barang yang lain. Lepas tu kan masa Z tu hilang,
Abah Jonah ni mula buat makanan macam burger, spaghetti, cili dengan daging, pai daging, casserole dan masakan-masakan daging yang lain. Jadi semua masakan yang dibuat tu memang kena ada daging. Parahnya lagi, semua hidangan yang dia buat ni dia akan bagi tetamu dia makan tau. Tak cukup dengan dia seorang je yang rasa daging manusia, dia nak juga orang lain turut rasa daging manusia. Betapa sedapnya katanya lah, sedapnya. Cannot brain. Sebenarnya kan ada satu buku nota tu, satu jurnal dia tu yang dia tulis dalam bahasa kod tu. Dalam situ juga dia ada cakap yang dia dah menyajikan makanan ni semua kepada jiran-jiran dia. Jadi masa tetamu dia rasa masakan dia tadi, adalah yang tanya, daging apa yang kau masak ni? Kenapa rasa macam pelik sangat? Lepas tu Abah Jonah ni cakap, oh aku pergi buru rusa hari tu. Lepas tu ni daging rusa lah yang aku buru hari tu. Semua orang tertipu tau. Sebenarnya tu daging manusia. Tapi kan sebenarnya Abah Jonah ni tak ada lesen memburu dan dia tak ada senapang pun untuk memburu. Dan juga dia sebenarnya tak pernah pun buru rusa. Masa tu ada juga seorang wanita ni dia komplain yang rasa daging ni macam menjijikkan macam tu. Lepas tu masa tu dia dengan penuh yakin dia cakap, aku yang memburu rusa ni, membunuh dia, menyembelih dia dan membungkus daging dia. Dan sebenarnya ada juga kemungkinan mangsa-mangsa lain yang tak ada pengesahan secara sah lah, yang dia yang bunuh mangsa-mangsa ni. Antaranya adalah pada pagi 13 Oktober 1997. Amanda Gallion yang berusia 14 tahun masa tu dia meninggalkan rumah dia. Dia naik basikal untuk pergi ke sekolah dalam jam 7.15 pagi masa tu. Dan masa itulah dia menghilangkan diri dan tak ada kesan langsung. Sebenarnya Amanda ni selalu disalah anggap sebagai budak lelaki. Dia macam agak-agak tomboy lah macam tu. Dan sebenarnya Abah Jonah ni tiba dekat Gillette tu, dekat kawasan kejiranan Amanda tadi pada 12 Oktober 1997. Masa tu dia tinggal dekat sebuah hotel kecil dekat pinggir bandar. Lepas tu esok malamnya tu dia tinggalkan tempat tu dan balik ke rumah dia dekat Montana balik. Masa tu basikal Amanda ni dia orang jumpa dekat tepi jalan. Jadi pada 12 Oktober Abah Jonah tu sampai dekat Gillette, Wyoming tu, dan pada 13 Oktober pagi tu Amanda terus hilang. Malam 13 Oktober tu dia terus balik ke Montana balik. Dekat apartmen dia lah Montana tadi kan. Pada 13 April 2008, Abah Jonah ni didapati tidak bergerak, tidak memberi respon dalam penjara dia, dan masa tu pegawai penjara mengesahkan kematian dia. Katanya sebelum tu memang dia dah tak sihat. Dan masa puasa konferensi ni buat bedah siasat, dia orang mendapati bahawa ada LDL yang signifikan pada arteri jantung tu. Dan dia dapat serangan jantung masa tu yang mana menjadi punca kepada kematian dia. Jadi LDL tu macam arteri dekat jantung tu tersumbat yang disebabkan oleh tahap kolesterol yang terlalu tinggi. Jadi dapatlah heart attack. Okay? The end. So guys, pengajaran yang konyol dekat sini, jangan makan manusia, nanti dapat heart attack. So kisah ni saya cerita dengan korang sebab untuk tunjuk sebenarnya manusia ni macam-macam ragam, macam-macam perangai. So kalau kita tengok perangai orang lain tu yang agak tak senonoh, tak elok macam tu, kita remind diri kita balik, jangan ikut dia, jangan jadi macam dia, macam tu. So guys, saya dah cerita, korang pun dah dengar, dan terima kasih sebab korang dah dengar sampai ke saat ni. Maaf kalau ada yang tu kurang daripada saya, dan maaf juga kalau ada saya menyentuh sensitiviti setengah individu. Maaf juga kalau saya ada menyebut perkataan English yang tak berapa nak English. So korang abaikanlah yang tu At least isi dan juga intipati daripada cerita ni korang boleh dapat. So saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.